Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami ingin membentangkan mengenai problem based task subjek komputer forensik. So kita akan teruskan dengan introduction. Okey, sebelum tu nama saya Muhammad Faiz bin Kamazlan. Okey, baiklah, untuk pengenalan, iaitu terdapat laporan yang mana sekolah tempatan ini menerima ancaman dari luar melalui email tanpa nama. Jadi seorang detektif yang bertanggungjawab perlu menangani kes ni yang sudah mempunyai beberapa maklumat daripada saksi yang terlibat. Jadi email tanpa nama ini tidak dapat diketahui asal usulnya dan mesej itu dihantar dari kediaman ke perkarangan sekolah. Dia juga mensyaki bahawa pengetua sekolah ni menyatakan bahawa terdapat satu web server sekolah yang telah diretas oleh attacker yang tidak dikenali. Jadi kami sebagai anggota pasukan forensik cyber Malaysia telah memperoleh satu warrant dan akan menyita dan segera mencari tentang komputer di sasaran kediaman yang telah dikenal pasti oleh ISP. Okay, kami juga telah menyerahkan beberapa item yang mesti dimasukkan ke dalam kotak respon awal untuk kita pastikan setiap pembenaran bukti tersebut semasa pelaksanaan ini dilaksanakan. Okey, jadi kita teruskan dengan metodologi. Okey, ini adalah digital forensic metodologi mana kaedah ni harus digunakan dan juga perlu untuk mendapatkan bukti yang kukuh terhadap pengumpulan, pengesahan, pengenamastian, analisis dan juga dokumentasi serta bukti digital yang berasal dari sumber digital untuk tujuan kita memperoleh kebenaran yang benar. So ini adalah preparation. Okay, preparation pertama adalah tentang pengenalan pasukan saya, team introduction. So kami telah mempunyai banyak pengalaman dalam mengendalikan bukti digital dan menghasilkan beberapa laporan forensik yang terima teknologi. Jadi kumpulan kami terdiri daripada 3 anggota. Okey, kami telah melantik pemimpin untuk menjelaskan kerjaan tersebut, iaitu saya Muhammad Faiz yang akan memberi arahan dengan mengagihkan beberapa tugas kepada anggota kumpulan saya, iaitu Muhammad Naim dan juga Muhammad Hakim. So ketua kumpulan akan bercakap mengenai sekolah yang telah menerima ancaman bahaya ni. Jadi MCF menawarkan pelbagai perkhidmatan forensik kepada individu dan organisasi dan juga metodologi forensik dan amalan terbaik yang telah diiktiraf. Jadi kita akan teruskan dengan purpose. Okey, ini adalah tujuan mengenai pelaksanaan untuk kita menyelesaikan kes ni. Okey, antaranya yang pertama adalah untuk kita mengetahui bagaimana suspek menghantar ancaman kepada mangsa. Okey, yang kedua adalah untuk mendapatkan alasan tujuan suspek menghantar ancaman ini. Yang ketiga adalah untuk mengekalkan rangkaian bukti yang telah didokumentasikan untuk kita ketahui dengan tepat yang mana peranti komputeran ini dan siapa yang bertanggungjawab ke atasnya. Dan sekali adalah untuk kita hilangkan risiko pengambilan sampel, yang mana ini adalah satu kelebihan terbesar bagi forensik berbanding juru audit luar. Jadi kita akan teruskan untuk type of crime. Okay, so adalah jenis jenayah, yang mana jenis jenayah yang berlaku dalam kesnya disebutkan sebagai sebaran. So apa saja yang kita nyatakan sebarannya kerana orang kita tak tahu menghantar kes ancaman bom ni ke sekolah melalui email. So ancaman bom ni sangatlah bahaya kerana dia mempunyai kerosakan harta benda jika alat tu tak ada umpan, dan jika alat tu ada atau hanya untuk umpan kepada mangsa je. So sebagai sekolah seperti sekolah, sebagainya adalah organisasi yang menjadi sasaran tempat menyerang melakukan ancaman bahaya. So kita teruskan dengan strategi. So ni adalah strategi. Okay, strategi kami, yang mana kami mempunyai satu strategi yang kuat dan baik untuk menyelesaikan masalah kes ni dengan turun padang dan berganding bahu antara satu sama lain untuk kita mengumpulkan bukti yang lengkap dan kukuh bagi menyelesaikan kes ini dengan secepat mungkin. Untuk documentation pula. Okey, maaf, untuk equipment. Okey, ini adalah antara equipment yang kita pakai untuk kita melaksanakan siasatan ini. So kita akan menggunakan crime location tracking investigation kit, kamera dan juga cloud. So alat ini sangat penting untuk kita mencari jalan penyelesaian. So dalam kit bag ni dia terdapat satu bright magnifying glass, prof labels and glove. So untuk kegunaan kamera ni sangat penting kerana kita boleh menangkap sebanyak mana gambar ketika kejadian itu di kawasan persekitaran, dan juga jam untuk kita ketahui masa insiden itu berlaku. So untuk documentation pula, okay, ini adalah documentation.
Okay, documentation ni pula adalah satu benda yang mana kita amatlah penting untuk kita bawakan segala bahan bukti, okay, ataupun case diary untuk kita siasat. So kita ini adalah contoh gambar dia, itu case diary yang kita kena buat pergi ke mahkamah. Okay, so saya akan teruskan dengan presenter yang seterusnya. Okay, nama saya Muhammad Adi Hakim bin Abdul Rahman from DDTS 4B. So hari ni saya akan menerangkan pasal kondak. So kondak ni semasa kejadian tu berlaku, di mana kami terus investigate laptop yang terkena serangan tadi. So perkara pertama yang kita orang akan lakukan, iaitu saya sendiri akan mengenal pasti apa internet connection yang digunakan pada sekolah tersebut. So internet connection yang digunakan pada sekolah tersebut ialah berjenis Unify dengan kelajuan 100 Mbps dan mempunyai kelemahan daripada segi security witness. So seterusnya, apabila kami sudah menyelesai dan tahu apa internet connection yang digunakan pada sekolah tersebut, kami terus menuju ke office untuk kita berjumpa dengan admin yang berjaga IP address sekolah tersebut. So kami meminta username komputer dan password dia tersebut, individu tersebut. Tetapi pada awalnya admin tidak ingin bagi username dan password kepada kami. So kami menyatakan bahawa admin tersebut boleh dikenakan tindakan di atas Seksyen 186 kerana mengganggu penjawat awam membuat kerja. So dia akan boleh dikenakan denda. So seterusnya dia terus bagi username dan password untuk memberi kerjasama dengan baik kepada kami. So seterusnya, Okay, nama saya Muhammad Naim bin Basri. So, part ni adalah untuk kita collect data. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang akan mengolek data berkaitan dengan ancaman yang diterima, dan kebanyakan komputer yang digunakan adalah web server NGINX untuk di open email yang diberi oleh pelayan yang tidak kita tahu. Dan ini adalah beberapa item yang kita terima sebagai bahan bukti. Yang pertama adalah komputer. Dia punya type adalah fizikal dan model dia P67749 dan serial nama dia adalah 4CE460D0G. Dan yang kedua adalah hard drive. Hard drive ni kita akan membuat FTK imager. So kita tak akan ambil, cuma dia punya hard drive model adalah Seagate Barracuda Storage dan storage dia adalah 780GB. Dan router yang digunakan semasa menggunakan wifi itu adalah yang model MG8702 dan IP address sekolah tersebut adalah 192.168.31.0. Dan operating system kesemua komputer dan laptop yang di dalam kawasan sekolah tersebut adalah menggunakan Windows 10. Dan ini adalah beberapa contoh yang daripada hasil tanggapan daripada gambar. Yang first adalah untuk komputer, yang kedua adalah router, yang ketiga adalah hard disk yang digunakan. So untuk 2.3 adalah transportation. Ini adalah bukti semua bahan bukti yang diterima. Kita akan letakkan di dalam plastik ethical bag. Ini adalah contoh dia, ethical bag yang belah kiri. Dan yang ketiga kita akan menulis jenis barangan yang kita bawa balik ke balai. So ini adalah table below is the chain of case study. So ini adalah contoh dia. Kita akan menulis supaya dia tidak akan keliru untuk beberapa kes yang akan datang. So ini juga contoh dia. Dan ini adalah example form for transportation. Fungsi example ni adalah kita mengetahui barang kes mana yang kita bawa ke balai dan beberapa info seperti driver info dan escort info yang perlu kita tulis untuk kita pastikan barang ini disampai kepada pihak berkenaan. So untuk 3.0 adalah lab, 3.1 adalah registration. Untuk part ni kita create surat di antara pihak forensik dengan sekolah tersebut untuk memastikan pihak sekolah yakin terhadap kita bahawa barangan yang disita akan dipulangkan dan akan mengambil masa yang begitu lama untuk dipulangkan. So surat ini adalah untuk memastikan kepercayaan kepada pihak sekolah.
kerana apabila kita tidak buat surat, apabila barangan diambil, pihak sekolah tidak yakin kepada kami, so dia akan ragu-ragu terhadap penyiasatan kami. Seterusnya. Okey, untuk 3.2 capture imagine hard disk. Bila kita orang dah sampai di lab, saya terus menjalankan siasatan ke atas hard disk yang telah kami rampas. So in this part, kita orang menggunakan FTK FTK Imager untuk kita cari apa benda yang ada di dalam file hard disk tersebut. So kita orang menggunakan tool Pro Discover Basic tool, di mana kami mencari hashing code untuk memastikan file yang telah delete itu adalah betul dan tidak ada data yang hilang ataupun korup. So seterusnya, ini adalah contoh gambar MD5 yang kami dapat lihat, iaitu senarai nama pelajar SMK Datuk Arun dan senarai nama guru SMK Datuk Arun. Kita boleh tengok MD5 nya di situ pada yang telah kami dapat, original MD5. So untuk 3.3 ialah analyze image. So tool yang kita orang gunakan untuk kita orang capture image dia ialah Pro Discover Basic tool. Tool ni dapat di mana Pro Discover Basic tool ni dapat memberi kita maklumat tentang file yang telah kita dah delete ataupun file tu telah korup, hilang. So Pro Discover Basic tool ni juga adalah mampu memberi kita report untuk kita buat report dengan mudah, di mana dia adalah legal proceeding. So kita akan mendapat maklumat seperti zone data dia, drive information, internet activity dan lain-lain lagi. So seterusnya, so ini antara step yang kita perlukan untuk kita melakukan capture image tersebut. So kita orang menemukan satu folder di mana dalam hard disk tersebut folder bernama SMK Datuk Arun, dan kita orang cuba capture gunakan tool tersebut, dan kami menjumpai bahawa file tersebut telah pun di-delete. Ini antara contoh gambar folder yang telah kami jumpa. Di sebelah kanan dan sebelah bawah tu adalah gambar yang mana file tu telah delete, iaitu kita boleh tengok kat situ dia tulis deleted, yes. So makna dah delete. So seterusnya, so step kedua bila kita nak kita nak recover balik kita file yang telah delete tu, so kita perlukan dia punya cara sangat simple. Kita just pergi kepada nama file yang dah delete tu, dan kita just tekan right click pada mouse kita, dan untuk kita lihat apa isi konten dalam file tersebut. So bila kita dah jumpa konten dalam file tersebut, saya melihat bahawa dalam file tersebut terdapat nama guru dan nama cikgu. So bila contoh seorang attacker dapat maklumat tersebut seperti ini, dia boleh menjalankan cyber attack ke atas individu tersebut. So macam kita boleh tengok gambar tersebut, gambar di sebelah kiri, bagaimana cara bila kita right click dan kita tekan view, dan dia akan paparkan macam gambar di sebelah kanan senarai nama konten yang berada dalam file tersebut. So seterusnya, so 3.4 adalah report. Report ni akan dibawa ke mahkamah. So sebagai contoh, pada 25 Jun, siasatan yang dilakukan oleh pihak kami pada pukul 10.30 pagi, sebuah sekolah tempatan bernama Sekolah Datuk Arun menerima ancaman bom melalui email tanpa nama. So setelah berunding dengan pihak berkuasa dan detektif, sekolah memutuskan untuk segera mengosongkan bangunan tersebut dengan bantuan pasukan pihak lain. Bangunan itu dicari dan tidak ada sebarang barang yang mencurigakan di persekitaran sekolah. Kami mendapati bahawa pelaku telah menghantar email tanpa nama ke penyedia perkhidmatan internet ISP yang terakhir yang digunakan oleh Unify, dan mesej itu dihantar dari kediaman di pekarangan sekolah. Kami telah meminta izin dari pengetua sekolah untuk melakukan carian di semua komputer atau komputer riba yang terdapat di sekolah dengan menjadikan surat pendaftaran antara sekolah detektif sebagai bukti. So item yang dirampas daripada siasatan itu adalah komputer riba, cakra keras, penghala dan sebagainya. Setelah mengumpulkan bukti, penyiasat pengkomputeran melakukan FTK Imager yang diterangkan oleh Aidil, dan membuat beberapa analisis untuk mengenal pasti data yang telah hilang. So kita pergi kepada conclusion. Okey, baiklah. Akhir sekali adalah kesimpulan daripada kes ni yang kami dapat adalah yang mana pemeriksaan dan penyiasatan forensik yang telah dilakukan oleh pasukan kami ke atas sistem komputer sekolah ini yang terancam di tempat ini pastinya berjaya dalam mengenal pasti setiap jenayah cyber dan komputer yang berlaku seperti kes tersebut. Jadi segala kaedah atau
cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini dapat digunakan dengan baik. Teknik pensiasatan dalam forensik GTA ini dapat menetapkan sasaran sederhana untuk menggagalkan penyerang dalam kes ini. Pihak sekolah perlu mementingkan dan berwaspada dan mementingkan keperluan untuk melengkapkan setiap ruang dengan kemampuan pengurusan kejadian yang sesuai untuk menangani ancaman tersebut. Bahkan penyalahgunaan sistem tertentu. Jadi setiap masalah yang dihadapi seperti serangan ancaman bom ini harus dipertimbangkan dan terus dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera untuk menangani kes tersebut sehingga kita dapat mengurangi risiko yang akan dihadapi demi kepentingan dan kebaikan kita semua. Jadi sampai di sini saja penerangan kami untuk problem based task. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.